Okey, so kita akan sambung pembelajaran kita dengan subtopik yang seterusnya iaitu 1.3 sel kimia. Okey, apa itu sel kimia? Okey, tahukah anda dua kepingan logam yang berbeza jenis? Okey, kepingan logam yang berbeza. Okey, apabila dicucuk pada ubi kentang dapat menghasilkan arus tenaga elektrik. Okey, ini adalah contoh sel kimia. Okey, tapi apakah itu sel kimia? Okey, sel kimia ini terbahagi kepada dua iaitu sel kimia ringkas ataupun sel Daniell. Okey, kita tengok dulu apakah itu sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas ialah sel yang apabila dua kepingan logam berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit. Okey, dua kepingan logam berlainan jenis. Okey, tak boleh logam yang sama, mesti logam yang berbeza. Sekiranya kita gunakan logam yang sama, tiada penghasilan arus elektrik akan berlaku. Okey, so sel kimia juga dikenali sebagai sel Voltan atau sel Galvani. Ini adalah nama lain. Okey, yang ketiga ini adalah dia punya perubahan tenaga. Okey, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia ialah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Maksudnya kat sini berlaku tindak balas kimia ke dalam elektrolit, kemudian barulah akan ada penghasilan tenaga elektrik. Okey, yang ini kita kesan dengan bacaan voltmeter ataupun nilai voltan. Okey, tindak balas redoks yang berlaku dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Okey, sama juga prinsip dia macam keupayaan elektrod piawai. Okey, elektron mengalir melalui litar luar daripada anod ke katod. So prinsip dia sama je. Okey, so tadi saya ada cakap kan sel kimia ni dia terbahagi kepada dua iaitu sel kimia ringkas, macam yang ni disebut tadi. Okey, sel kimia ringkas. Kemudian kita ada sel kimia jenis sel Daniell. Okey, so ni daripada modul ya. Okey, so beza sel ringkas dengan sel Daniell ialah kalau sel ringkas, dua elektrod yang berbeza kita celup je ke dalam elektrolit. Okey, yang ni. Dua konduktor berlainan ni. Okey, elektrod yang berbeza rendam saja. Celupkan ke dalam elektrolit, kita sambungkan ke voltmeter menggunakan wayar penyambung. Okey, tapi kalau sel Daniell, sel Daniell pula terbahagi lagi kepada dua. Okey, satu jenis sel Daniell dan pasu berliang. Okey, inilah pasu berliang. Yang merah ni, yang arrow merah ni adalah pasu berliang. So, lukisan dia dalam bentuk garis putus-putus, menunjukkan ada liang dekat situ. Okey, yang kedua adalah sel Daniell dengan jambatan garam. So, apa function pasu berliang dan jambatan garam? Kalau sebelum ni, awak belajar dalam keupayaan elektrod piawai, jambatan garam berfungsi apa? Membenarkan ion-ion mengalir melaluinya bagi tujuan melengkapkan di litar. Sama juga fungsi pasu berliang. Okey, pasu berliang mempunyai fungsi yang sama dengan jambatan garam. Okey, selain daripada tu, kedua-dua ini dia memisahkan dua elektrolit yang berbeza. Okey, kalau awak tengok dekat sini, untuk sel Daniell, menggunakan dua elektrod yang berbeza di mana elektrod tersebut dicelupkan ke dalam elektrolit yang berbeza. Okey, tengok nombor 1. Okey, tengok nombor 1. Sekiranya kita gunakan elektrod kuprum,
Okey, maka larutan yang kita gunakan mesti mengandungi ion kuprum juga. That's why kat sini guna larutan kuprum 2 sulfat. Tak kisahlah nak guna kuprum 2 nitrat ke, nak guna kuprum 2 klorida ke, asalkan ion logamnya sama dengan elektrod. Okey, dan sebelah kanan, okey. Apabila kita gunakan elektrod zinc, elektrolit kita mesti ada ion zinc. Okay, so bila you all nak gunakan elektrolit, make sure elektrolit itu adalah daripada jenis garam terlarutkan. Contohnya zinc sulfat, zinc klorida, zinc nitrat. So zinc karbonat boleh tak? Tak boleh sebab garam karbonat semua tak larut kecuali anak. Okay. Kemudian sel Daniell dengan jambatan garam pun sama, cuma guna jambatan garam. Elektrolitnya masih sama, mesti elektrolitnya mengandungi ion yang sama dengan elektrod. Okey, kalau guna elektrod zinc, mesti ada ion zinc. Okey, so clear kat situ. Ni beza dulu. Ni saya perkenalkan dulu dia punya gambar rajah.